Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membincangkan berkenaan dengan agenda tempatan 21 ataupun local agenda 21. Yang dimaksudkan dengan kemapanan ataupun kelestarian dalam konteks agenda 21 ini adalah kemapanan tempatan sesuatu kawasan itu direka bentuk, dibina dan beroperasi dengan penggunaan tenaga dan sumber-sumber asli dengan efisien dan seksama untuk manusia dan makhluk lain pada masa ini dan juga masa depan. Jadi penggunaan sumber-sumber ini bukan hanya untuk hari ini, tapi kita juga untuk memikirkan masa depan untuk penggunaan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Local agenda tempatan ataupun agenda tempatan ataupun local agenda 21 ini ialah kerja-kerja yang diteraju oleh kerajaan tempatan. Tadi kita katakan local agenda untuk dunia, tapi ini local agenda 21 ini adalah untuk kerajaan tempatan yang melibatkan masyarakat secara meluas untuk membentuk strategi yang menyeluruh bagi melindungi pertama alam sekitar, kedua kemantapan ekonomi, yang ketiga kesejahteraan masyarakat. Jadi tiga-tiga ini adalah amat penting untuk dijaga dan dilindungi dalam bidang-bidang kuasa tempatan ya. Dan ini memerlukan pengintegrasian perancangan dan tindakan dari segi pembangunan ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Jadi pada tahun 92 dahulu ada satu persidangan bangsa-bangsa bersatu mengenai alam sekitar dan juga pembangunan ya. Dan di sanalah wujudnya perkataan agenda 21 ataupun agenda agenda 21 yang bermakna untuk kurun ke-21. Jadi dia merupakan perancangan yang menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil di peringkat global, maknanya antarabangsa dan juga kebangsaan setiap negara kena ambil tindakan, dan juga tempatan oleh Majlis Perbandaran, Majlis Daerah dan juga oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerajaan dan persatuan-persatuan tempatan yang berimpak kepada alam sekitar. Jadi dalam agenda 21 ini, agenda lokal agenda 21, agenda tempatan 21 ini, sumber-sumber digunakan dengan efisien dan pembaziran diminimumkan, pencemaran dihadkan, kepelbagaian alam dihargai dan dilindungi. Jika manasabah keperluan tempatan dihasilkan oleh tempat tersebut dengan makanan, tenaga elektrik, bekalan air, seboleh-bolehnya dibekalkan oleh tempat yang sama, bukan diimport. Setiap orang mendapat bekalan makanan, air dan tenaga dengan kos yang menasabah. Dan juga kesihatan manusia dijaga dengan menyediakan persekitaran yang selamat, bersih, nyaman dan perkhidmatan kesihatan untuk mencegah penyakit dan mengobati pesakit. Kemudian kemudahan perkhidmatan dan barang-barang keperluan disediakan tanpa menjejaskan alam sekitar. Kemudian orang akan hidup tidak merasa takut disebabkan oleh huru-hara, jenayah ataupun dihukum semata-mata kerana agama, kaum dan jantina. Seterusnya, setiap orang akan mempunyai kemahiran, pengetahuan dan maklumat yang diperlukan untuk membolehkan mereka memainkan peranan dalam masyarakat. Kemudian setiap lapisan masyarakat terlibat dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam masyarakat tersebut. Kemudian kemudahan kebudayaan dan rekreasi tersedia untuk semua orang. Kemudian tempat-tempat dan ruang-ruang bersepadu membentuk makna dan keindahan. Maknanya tempat itu akan nampak harmoni, indah, cantik ya. Dan perbezaan dihargai dan keunikan tempatan dipelihara. Kemudian seterusnya hubungan dan kaitan dengan kawasan-kawasan lain di dunia ini dibina, seperti jalan raya, line telefon ataupun internet ya. Jadi tidak ada lagi tempat yang terpencil. Jadi macam mana kita nak mengoperasikan keadaan ini ya? Jadi local government ataupun kerajaan tempatan itu perlu diwujudkan dengan berkebolehan untuk bertindak, dan mereka ni local government ini, kerajaan tempatan ini
interaksi dengan penduduknya. Kemudian juga ada hubungan antara kerajaan tempatan tu dengan pihak luar di bukan terpencil, ya. Dalam hubungan antara kawasan dalaman kerajaan tempatan dengan kerajaan tempatan itu sendiri, katalah macam penduduk Perbandaran Kajang dengan Majlis Perbandaran Kajang, perlu ada hubungan yang baik untuk menjayakan Local Agenda 21 ini, kan. Dan melalui mungkin banyak organisasi di dalam bandar itu, kan. Dan juga perlukan adanya dasar-dasar yang dibangunkan oleh Majlis Bandaran tersebut, dan juga ada program-program pembangunan, perancangan, pengurusan, dan cara-cara kaedah-kaedah pembelian dan juga penyediaan kemudahan-kemudahan awam, keperluan-keperluan seperti elektrik, gas, air, semua ini jalan raya, semuanya adalah mengikut keperluan-keperluan yang diperlukan oleh masyarakat setempatan tanpa menjejaskan alam sekitar dan juga ekonomi tempatan, ya. Kemudian local government, seperti Majlis Bandaran Kajang itu pun mesti ada hubungan yang baik dengan penduduknya sendiri, kan. Tanpa hubungan yang baik dengan masyarakat, dia akan menimbulkan suasana yang tidak baik, kan. Di antaranya yang amat diperlukan adalah pendidikan, latihan dalam alam sekitar ini, supaya semua orang tidak merasa ditekan, kan, apabila misalnya larangan memotong pokok atau larangan membuang bungkusan-bungkusan plastik. Bila mereka sedar, ya, masyarakat sedar bahawa semuanya ini adalah untuk menjaga alam sekitar tanpa merosakkan masa depan, mereka akan akur dengan kehendak kerajaan tempatan. Tapi kalau mereka tak faham, mereka akan marah, kan. Kemudian dalam hubungan pihak luar dengan kerajaan tempatan, kerajaan tempatan ni tak boleh nak melawan, katakanlah, tindakan negara luar, kan. Tak boleh, tapi dia boleh mempengaruhi apa juga pengaruh luar supaya dia tidak menimbulkan kesan-kesan negatif, kan. Misalnya dia boleh buat undang-undang perniagaan hijau, hanya perniagaan hijau saja yang boleh masuk ke bandar tersebut. Begitu juga tourism, kan, green tourism saja, perancangan hijau saja yang boleh masuk, kan. Dan dia juga boleh menggalakkan tertubuhnya NGO, pertubuhan-pertubuhan orang awam untuk menjagakan kelestarian, ya, atau kemapanan bandar tersebut. Dalam Local Agenda 21 ini ada 6 perkara yang amat penting. Satu adalah menguruskan dan juga memperbaiki kerajaan tempatan itu sendiri, supaya dia lebih cekap, dan lebih bertanggungjawab. Kemudian mengintegrasikan, kan, pembangunan dan juga polisi-polisi yang ada dalam bandar tersebut. Kemudian yang ketiganya menyebarluaskan, memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka saling merasa tanggungjawab, kan, untuk menjaga persekitaran dan juga kelestarian bandar ataupun kawasan tersebut. Kemudian local authority ini, Majlis Bandaran sentiasa mendapatkan pandangan-pandangan masyarakat, kemudian partnership, ya, bersama-sama dengan pihak-pihak yang ada di kawasan tersebut. Kemudian
sentiasa melihat kemajuan dan melaporkan kemajuan pembangunan dan juga alam sekitar. Jadi pertama, menguruskan dan juga memperbaiki persekitaran persekitaran dan juga performance local authority tersebut. Pertama, kena ada komitmen untuk menjagakan kelestarian bandar tersebut. Kemudian adanya latihan pekerja-pekerja supaya mereka tahu apa yang patut dibuat. Kemudian adanya pengurusan persekitaran, alam sekitar. Kemudian ada bajet alam sekitar. Alam sekitar pun dibajetkan juga kan. Penggunaan air banyak mana, elektrik banyak mana. Jangan kita pergi lepaskan saja. Kemudian ada dasar-dasar yang menyepadukan semua sektor-sektor yang ada dalam local authority tersebut. Yang kedua, menyepadukan pembangunan dalam kawasan tersebut dan juga polisi dan juga aktivitinya, menyepadukan semua. Pertama, greenhouse keeping, maksudnya adalah ialah rumah hijau, perlu dilihat kesan-kesan rumah hijau boleh memanaskan udara. Kemudian perancangan guna tanah yang elok. Kemudian dasar-dasar pengangkutan. Kalau misalnya kita benarkan semua kereta masuk, traffic jam kan. Kemudian economic development sangat penting. Kalau tidak nanti ada ramai orang menganggur. Kemudian kaedah pembelian barang kan, perlu juga kan, sebab kalau ada peraturan mengatakan barang-barang yang merosakkan alam sekitar tak boleh dibeli kan oleh perbandaran atau tak boleh dipasang di bandar tersebut. Kemudian housing services kan, semua orang patut ada tempat tinggal. Kemudian pelancongan supaya orang luar datang membelanjakan duit di tempat tersebut, ataupun orang tempatan sendiri membelanjakan melancong di tempat sendiri. Kemudian kesihatan, kemudian juga kebajikan, supaya semua orang termasuk orang miskin, orang susah mendapat kemudahan. Kemudian adanya perkhidmatan kan alam sekitar. Dari segi pengetahuan dan juga memberikan pendidikan, perbandaran tersebut ataupun majlis daerah tersebut perlu menyokong alam sekitar, memberi orang tahu semua supaya mereka faham dan bertindak. Mereka melawat, memberikan sarahan, ceramah, menyokong kumpulan-kumpulan sukarelawan yang bergiat dalam alam sekitar, bergiat dalam kelestarian, mengeluarkan penerbitan-penerbitan seperti buku, pamflet kan, mengeluarkan kenyataan akhbar, dan juga menggalakkan perubahan sikap, perubahan budaya ke arah kelestarian. Kemudian kita mendapatkan perundingan daripada masyarakat untuk buat keputusan. Jadi sangat perlu berunding dengan penduduk tempatan, forum dengan mereka, ataupun ambil beberapa orang untuk jadikan fokus group untuk mendapatkan pandangan. Perancangan bukan semata-mata perancangan, tapi untuk sebenarnya membuat juga map untuk barang-barang yang perlu dibuang. Kemudian feedback mechanism, macam mana untuk mendapatkan maklum balas daripada penduduk tempatan. Kemudian partnership ni supaya semua pihak menjadi rakan kepada majlis perbandaran atau majlis daerah. Diperlukan mesyuarat, bengkel, konferensi, kemudian adanya kumpulan-kumpulan kerja, adanya perbincangan meja bulat, kemudian membuat model alam sekitar, membuat inisiatif untuk melakukan partnership,
dan bukan saja dalam tempatan tapi juga dengan luar, kawasan-kawasan luar, dengan grup-grup daripada luar. Kemudian kita perlu juga ada pengukuran dan juga pelaporan kepada kemapanan. Jadi perlu ada pemantauan kepada alam sekitar, adanya indikator-indikator, adanya target yang patut kita tuju, kemudian adanya EIA, Environmental Impact Assessment, kajian impak alam sekitar kepada setiap pembangunan yang dibuat. Kemudian ada juga strategic environmental assessment, mana semua perkara-perkara alam sekitar yang penting tu kita buat penilaian dan kita pantau.